Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia bahagia ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memandang kita dengan pandang rahmat serta belas kasihannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan serta mempermudahkan segala urusan kita, sama ada urusan duniawi, lebih-lebih lagi urusan akhrawi. Sahabat-sahabat ahli jamaah masjid Kota Damansara yang dirahmati dan berkati oleh Allah, kita masih lagi dalam tajuk beriman kepada para malaikat, dan insyaAllah malam ini kita akan sambung sedikit berkaitan dengan para malaikat, supaya kita lebih mengenali malaikat yang merupakan salah satu dari rukun iman, di mana beriman pada malaikat ini adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani. Yang mana para malaikat ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu bilangan mereka. Jadi kata pengarang kitab ni, para malaikat itu tempat kediamannya ialah di langit, tetapi mereka boleh turun dari langit dengan perintah Allah Ta'ala. Imam Ahmad dan Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam. Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam berkaitan dengan malaikat. Lalu turun firman Allah Ta'ala, lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna? Qala fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Surah Maryam ayat 64. Jadi bila Nabi tanya kepada Jibril alaihi salam, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna, apakah yang menghalang kamu wahai Jibril untuk datang ziarah kami lebih banyak atau lebih kerap daripada biasa yang kau lakukan? Kerana seronok, gembira Nabi SAW dengan kedatangan Jibril. Jadi Nabi SAW minta supaya Jibril itu datang lebih kerap untuk menziarahi dan bertemu Rasulullah SAW. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya kita akan rasa gembira dan seronok bila kita diziarahi oleh orang soleh, orang yang baik. Kita akan rasa gembira dan seronok bila kita diziarahi oleh ulama-ulama, oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kita dituntut dan disuruh untuk menziarahi para ulama, untuk menziarahi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita ziarah para ulama, ziarah orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang pada kita untuk kita mendapat syafaat mereka di hari akhirat nanti. Dan di antara sunnah Nabi SAW ialah kita bila bertemu dengan orang yang bertakwa, orang yang soleh, ulama yang rabbani, ulama akhirat, maka kita diminta untuk memohon kepada orang yang soleh, orang yang bertakwa tadi agar berdoa kepada kita. Seperti mana Nabi SAW pernah pesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kibarus sahabah radhiyallahu anhu ajma'in, sekiranya kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang ulama yang hebat. Dia tidak dapat bertemu dengan Rasulullah SAW kerana sibuk menjaga ibunya. Dia hanya mendapat title sebagai tabi'in.
walaupun dia hidup sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di segi kedudukan dia, disebut bahawa Uwais Al-Qarni ini adalah merupakan seorang yang terkenal di langit, tetapi ianya atau dia tak terkenal di bumi. Jadi Nabi pesan kepada kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang hebat, Rasulullah pesan, sekiranya kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mohonlah agar dia berdoa untuk kamu. Jadi di sini ulama ambil sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita bertemu dengan orang soleh, kita datang pergi menziarahi orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita disunat, dituntut untuk memohon kepada orang soleh, orang bertakwa tadi agar berdoa untuk kita, berdoa untuk keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbul permintaan orang yang soleh itu. Jadi Nabi seronok, Nabi gembira kalau sekiranya Jibril dapat datang ziarah Nabi lebih kerap. Lalu turun ayat Quran, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Surah Maryam ayat 64. Dan katakanlah, wahai malaikat, wahai Jibril, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu. Apa yang dibuat oleh para malaikat ini adalah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah suruh turun. Allah perintah suruh datang ziarah Nabi, mereka datang. Sebab itulah bila terpotong atau terputusnya wahyu, Nabi SAW menunggu-nunggu. Kok Jibril nak datang, kok Jibril nak mari. Tapi oleh kerana tiada perintah, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak, Jibril tidak turun, sehinggalah Nabi SAW betul-betul rasa sangat rindu dan sayang, serta nak kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Allah Taala perintah Jibril AS turun bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat turun bertemu dengan Rasulullah SAW ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti malaikat turun datang membantu Nabi SAW dan para sahabat dalam peperangan Badar, dalam peperangan-peperangan yang lain. Ini adalah dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita. Allah mentadbir, Allah menguruskan, Allah yang menguasai apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di sekeliling kita, semuanya diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah, percayalah bahwasanya sekiranya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita ambil usaha yang zahir, yang ada, yang kita boleh nampak sekarang ni, mudah-mudahan bila kita gandingkan, bila kita gabungkan, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, di samping kita ambil usaha yang zahir, ubat-ubatan, vaksin dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kebaikan kepada kita serta mengangkatkan bala yang sedang kita hadapi sekarang ni. Kenapa? Kerana semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala kendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Taala kendaki, Allah Taala kata berlaku, maka berlakulah benda tersebut. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah Taala kata, sesungguhnya tiadalah Tuhanmu itu lupa. Allah Taala bukan lupa nak hantar malaikat datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bukan lupa nak hantar malaikat untuk bantu dan tolong orang mukmin. Tetapi semua perkara telah disusun, telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang disusun dan diatur oleh Allah Taala itulah yang terbaik. Penciptaan malaikat. Malaikat-malaikat itu, di dalam penciptaannya itu ada perbezaan di antara satu malaikat dengan satu malaikat yang lain. Sebagaimana ada perbezaan mereka adalah hal kedudukan, pangkat, tugas dan sebagainya. Di mana semua perkara itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard,
ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir ayat yang pertama. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap. Ada di kalangan Makkah yang bersayap 2, 3 dan 4. Dia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikenakinya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Firman Allah Ta'ala ini memberi pengertian yang jelas bahawa Allah Ta'ala menciptakan malaikat berupa makhluk yang bersayap. Di antaranya ada yang bersayap 2, 3 dan 4. Dan ada pula yang lebih daripada itu. Semuanya itu adalah menunjukkan nilai dan kelebihan serta pangkat malaikat-malaikat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentang kekuasaannya cepat atau lambatnya berpindah, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini adalah kelebihan ataupun kita kata keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada para malaikat. Di mana ada malaikat yang mempunyai 2 sayap, 3, 4 dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah, rawahu Bukhari wa Muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW melihat di malam Isra' dan Mi'raj, dan Nabi juga melihat sebanyak 2 kali Jibril di atas rupanya yang asal. Nabi SAW pernah lihat Jibril di atas rupanya yang asal, di mana Nabi tengok Jibril ada sebanyak 600 sayap. Banyak sayap. Jibril alaihissalam ada sebanyak 600 sayap. Bahkan di malam Isra' dan Mi'raj, Jibril yang begitu gagah, hebat, perkasa. Tetapi bila sampai di Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, kamu seorang saja yang boleh naik lebih tinggi, lebih atas. Aku setakat ini saja. Lalu Nabi SAW kata, aku tengok ra'aitu Jibril lailata usriya bihi ka'annahu kirhinsil bali, atau kama qala Rasulullah SAW. Aku tengok Jibril alaihissalam dengan kehebatan, kekuatannya. Tapi di malam Isra' dan Mi'raj, ketika sampai di Sidratul Muntaha, dia tak boleh naik atas daripada tu. Dan Rasulullah tengok Jibril alaihissalam seperti mana ayam atau burung, anak burung atau anak ayam yang kesejukan. Menunjukkan betapa gerun takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita bayangkan Jibril, malaikat yang hebat, ada 600 sayap, gerun, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang kerdil, kita yang hina, kita yang tidak memiliki apa-apa. Mengapa? Ada di kalangan kita yang berani meninggalkan semayang, berani meninggalkan puasa, berani melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ajak sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah. Baliklah kita ke pangkal jalan, baliklah kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan untuk kita, masyarakat kita, keturunan kita, seterusnya kepada negara kita, insya-Allah. Yakin dan percayalah, bila kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sentiasa bersedia untuk memaafkan kita. Allah sentiasa bersedia untuk mengampuni kita. Bahkan dalam hadis kursi, kalau kita pernah dengar hadis kursi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Lau ataitani harwalatan, lau ataitani mashyan, ataituhu harwalatan," atau kama qala Rasulullah SAW. Sekiranya hamba ku datang kepadaku, nak balik kepadaku, nak kembali kepadaku, kata Allah Ta'ala, dalam keadaan berjalan, aku akan sambut dia dalam keadaan berlari. Nak cerita kepada kita bahasanya betapa Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita supaya kita bertaubat kepada Allah, supaya kita memohon pengampunan kepada Allah. Bahkan kalau kita baca dalam hadis, disebut setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala menghamparkan sayap, menghamparkan tangannya untuk menerima taubat bagi orang yang melakukan dosa di waktu siang, dan Allah menghamparkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat bagi mereka yang melakukan dosa di waktu malam. Jadi nak cerita kepada kita betapa Allah sangat pengasih, sangat penyayang. Seperti mana ayat Quran yang kita ambil pagi tadi, salah satu daripada dalil yang menunjukkan Allah sangat sayang dan kasih kepada kita.
Maka sebab itulah kita sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, yang tak memiliki apa-apa, marilah kita cepat-cepat kembali pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak boleh nak lari ke tempat lain, melainkan kita kena lari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak cerita kepada kita hebatnya para malaikat. Walaupun mereka hebat, tapi mereka tetap taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita yang dhaif, yang lemah, yang tak memiliki apa-apa, yang dicipta oleh Allah daripada tanah, dicipta oleh Allah daripada immahin, daripada air yang hina, air yang tidak ada nilai walaupun setitik. Tiba-tiba ada makhluk yang bernama manusia yang berani nak menentang dan melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat-malaikat itu masing-masing diberi oleh Allah Ta'ala darjat kedudukan yang tertentu di dalam menunaikan perintah-perintah Allah serta menyampaikan risalahnya, dan mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Surah As-Saffat ayat 164 hingga 166. Surah As-Saffat ayat 164 hingga 166. Para malaikat menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat dan kedudukan. Para malaikat ada darjat dan kedudukan yang tersendiri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para malaikat juga menunaikan segala perintah dan apa yang ditugaskan kepada mereka. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di malam Isra dan Mi'raj. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, Al-Baitul Ma'mur fis sama'is sabi'ah yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilayhi hatta taqum as-sa'ah. Rawahu al-Hakim atau kama qala alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, Baitul Ma'mur adalah merupakan tempat ibadah yang terletak di langit yang ketujuh. Di mana Baitul Ma'mur setiap hari akan masuk ke dalamnya seramai 70,000 malakin, 70,000 malaikat. 70,000 malaikat akan masuk ke Baitul Ma'mur dan mereka beribadah di dalam tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'uduna ilaihi hatta taqum as-sa'ah. Mereka tak keluar-keluar sehinggalah berlakunya kiamat. Baitul Ma'mur sama, kita kata apa, darjatnya dengan Kaabah. Bagi manusia di atas muka bumi ni Kaabah, tapi bagi para malaikat tempat ibadah mereka ialah Baitul Ma'mur. Kita bayang setiap hari, kata Nabi SAW, malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur seramai 70,000 orang, 70,000 malaikat, bilangan mereka seramai 70,000 dan tak keluar-keluar dah. Kita bayang tengok. Bermula daripada hari yang Allah telah cipta langit dan bumi, mereka masuk ke situ tak keluar-keluar. Jadi nak cerita kepada kita betapa ramainya malaikat yang beribadah, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ialah apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika berlakunya Isra dan Mi'raj. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, menyucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Para malaikat sentiasa bertasbih kepada Allah. Maka sebab itulah manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang bertasbih, bertahmid, kedudukan mereka lebih tinggi berbanding dengan malaikat. Di mana malaikat ni mungkin ada kadang-kadang mereka yang bertasbih saja, ada kadang-kadang yang tunduk, rokok, sujud, tapi kita buat semua amalan yang dibuat oleh malaikat tadi. Maka sebab itulah manusia yang bertakwa, manusia yang soleh, yang rabbani, maka kedudukan dan pangkat dia lebih tinggi, lebih tinggi. Dan di kalangan malaikat pangkat yang tinggi ialah Jibril alaihissalam. Kerana apa? Kerana Jibril telah bawa wahyu kepada Nabi SAW, yang telah bawa Al-Quran. Dan di kalangan para Nabi dan Rasul alaihi wasallam, yang paling afdal, yang paling hebat ialah Nabi kita Muhammad SAW.
Di kalangan kitab-kitab yang paling hebat ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Jadi nak cerita kepada kita, inilah keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul juga, kalau kita dengar malaikat yang turun membantu para sahabat dalam peperangan Badar, malaikat yang turun membantu Rasulullah SAW dan para sahabat dalam peperangan Badar, maka adalah malaikat yang terpilih. Seperti mana ahli Badar merupakan sahabat-sahabat yang terpilih di kalangan sahabat. Jadi malaikat yang turun membantu di dalam peperangan Badar juga adalah merupakan malaikat yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan dengan itu, perlu dinyatakan sayap malaikat-malaikat itu adalah termasuk dalam perkara-perkara yang gaib, yang wajib setiap orang yang beriman mempercayainya, tanpa mempersoalkan bagaimana keadaan, sifat, bentuk dan warna dan lain-lainnya. Kerana orang-orang yang beriman tidak diwajibkan untuk mengetahui perkara-perkara tersebut. Di mana kita wajib beriman para malaikat ada sayap. Macam mana? Itu wallahualam. Warna apa sayap tu? Wallahualam. Rupanya macam mana? Wallahualam. Itu bukan menjadi urusan kita untuk kita tahu bentuk dan warna sayap tersebut. Tapi yang pastinya yang wajib kita imani ialah para malaikat memiliki sayap. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fatir yang kita ambil tadi. Allah Ta'ala nyatakan secara jelas, malaikat ada sayap. Macam mana sayap mereka? Macam sayap burung ke? Macam sayap angsa ke? Macam sayap ayam ke? Macam sayap apa? Wallahualam, kita tak tahu. Kita wajib kena imani apa yang disebut oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak wajib untuk mengkaji malaikat tu ada sayap warna apa, bentuk macam mana. Jadi itu tidak menjadi kewajipan kepada kita untuk kita nak kaji benda-benda tu. Bilangan malaikat, nama dan tugas-tugasnya. Malaikat itu mempunyai bilangan yang ramai, yang tidak dapat dihinggakan banyaknya. Saya terbayang dalam hadis yang kita ambil tadi kan. Dalam hadis yang kita ambil tadi, Nabi kata 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari, tak keluar-keluar dah. Saya terbayang dia. Kalau sehari 70,000, dah berapa juta tahun dah malaikat yang masuk beribadah di dalam Baitul Ma'mur tadi. Jadi nak cerita kepada kita bahawasanya bilangan para malaikat ni tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui bilangan para malaikat. Kita tak tahu. Kenapa? Kerana di luar kemampuan kita. Sebab akal fikiran kita ni ada limit dia, ada had dia. Semua benda Allah Ta'ala cipta ada limit, ada had dia. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua perkara, semua benda Allah Ta'ala cipta ada limit, ada had dia. Maka sebab itulah ada benda-benda yang kita kena serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada benda yang Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita fikir. Kita ambil satu contoh. Kalau agama ini, syariat ni dibina di atas semata-mata akal, maka kata ulama, makan kucing lebih baik daripada makan ayam. Sebab kucing ni kita bela dalam rumah, bagi dia mandi. Tambah kucing zaman sekarang orang bela, Masya Allah, siap makan dia dengan apa, dengan kandang dia. Kucing-kucing moden ni kita bagi nasi campur gaul-gaul dengan lauk ikan, dia tak makan dah. Tengok dia lari je. Pasal apa? Pasal dah disediakan untuk dia makanan yang sedap dalam tin dan sebagainya. Ayam, kalau kita tengok di kampung, ayam kampung ni kalau yang duk lepas apa, duk cagut matah lah, duk makan matah lah. Maka kalau nak ikut akalnya, iaitulah makan kucing lebih baik berbanding dengan makan ayam. Tapi syariat mengatakan ayam itu halal, kucing itu haram. Dan contoh yang lain yang disebut oleh ulama, kalau ikut hukum akalnya, sapu di bawah khuf. Sapu di bawah khuf, seperti mana yang kita ambil pagi tadi, kita ada sentuh berkaitan dengan khuf tadi. Sapu di atas kalau ikutnya khuf. Tapi kalau ikut akalnya, di mana kita pijak? Sudah pasti di bawah. Maka kalau ikut hukum akalnya, bila ambil wuduk, sapu di bawah lah berbanding dengan sapu di atas. Tapi syariat mengajar kita bahawasanya kita hanya perlu sapu di atas khuf saja. Jadi sebabnya rahmati Allah, ada benda yang Allah Ta'ala tutup dan tak bagi kita peluang untuk kita berfikir. Dan ada benda yang Allah Ta'ala buka dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita berfikir. Maka sebab itulah Allah Ta'ala perintah pada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu
kalau sekiranya kamu tak tahu. Ini tugas kita. Kalau ada benda yang kita tak tahu, kita kena rujuk, kita kena tanya orang yang lebih mengetahui, orang yang mahir, orang yang pakar dalam bidang tersebut. Firman Allah Ta'ala, kita tengok firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Surah Al-Muddathir ayat 31. Dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah Allah. Allah Ta'ala letak malaikat jaga neraka, jaga api, jaga tempat siksaan. Kerana apa? Kerana malaikat yang diletakkan, yang dicipta di situ adalah malaikat yang hebat. Allah Ta'ala letak malaikat hamalatul arsh. Malaikat hamalatul arsh, malaikat yang menanggung arash. Sekarang malaikat yang menanggung arash ada seramai 4. Ada 4. Dan bila berlakunya kiamat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, kata Allah. Bila berlaku goncangan yang hebat, maka ketika itu malaikat yang menjaga arash tadi ditambah 4 lagi, jadi 8 malaikat yang menjaga arash. Pada kita baca hadis Nabi SAW diceritakan, Allah SWT perintah kepada malaikat supaya pikul arash, angkat arash. Lalu Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada malaikat tadi, iaitu kekuatan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Lalu mereka tak mampu untuk mengangkat dan memikul arash Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar para malaikat supaya berzikir dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Ini ada zikir yang diajar oleh Allah Taala kepada malaikat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak kita supaya kita banyak berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Kerana zikir ni Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kekuatan kepada kita, dan zikir ini disebut sebagai kanzul arsh, kanzun tahtal arsh. Iaitulah perbendaraan yang terletak di bawah arash. Perbendaraan yang terletak di bawah arash. Maka menjadi kalau boleh kita cuba biasakan dengan zikir ni. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan kalau kita tengok di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang hilang ketika dalam satu peperangan. Ada seorang sahabat di zaman Rasul SAW yang hilang di dalam satu peperangan. Orang ni semua dah balik dah, tinggal dia seorang je tak balik. Lalu ayah dia datang bertemu Rasul SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku tak pulang, tak balik. Orang lain semua dah balik, orang lain semua dah sampai ke Madinah, sedangkan anakku ni tak balik-balik, ni apa cerita ni? Jadi Nabi SAW perintah kepada ayah sahabat ni supaya berzikir dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Maka ayah tadi bila balik ke rumah, lalu isteri dia tanya, wahai abang, apa yang diajar oleh Rasulullah SAW? Apa Rasulullah cakap? Suami dia kata, Rasulullah tak ajar, Rasulullah tak kata apa, cuma Rasulullah suruh kita berzikir ya la haula wala quwwata illa billah. Lalu malam tu mak dan ayah sahabat ni berzikir dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Bila sampai tengah malam, bermula daripada lepas Isya mereka berzikir sehinggalah agak tengah malam. Lepas pada tengah malam, kata dalam pukul lebih kurang 1, pukul 2 tu, lalu mereka dengar pintu rumah mereka diketuk. Mereka dengar pintu rumah mereka diketuk. Bila mereka buka pintu, tengah-tengah anak mereka berada di depan rumah, duduk depan tangga. Masya Allah, Masya Allah. Lalu anak tadi dijemput untuk masuk ke dalam rumah. Lalu mak dan ayah tanya, apa yang berlaku pada kamu, wahai anakku? Dia kata, mak, ayah, sebenarnya saya dalam peperangan tersebut, saya telah ditawan oleh musuh Islam. Saya telah ditawan oleh musuh Islam dan saya dipenjarakan.
Tapi malam ni dia kata, malam ni ketika saya pegang jeriji penjara tu, tiba-tiba saya rasa macam besi dia tu lembut. Lalu saya buka dan saya keluar daripada penjara. Bila keluar daripada penjara, saya rasai bahawasanya ada orang, ada makhluk yang angkat saya, bawa saya balik ke Madinah. Ini di antara kisah berkaitan dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, sekiranya kita hadapi apa-apa musibah dan perkara-perkara yang penting dan besar untuk kita uruskan, maka perbanyakkanlah kita sebut la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita banyak menyebut doa tersebut, zikir tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan segala hajat kita. Allah akan permudahkan segala urusan kita. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah, kita sambung lagi kepada terjemahan ayat Quran surah Mudaththir tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan malaikat menjaga neraka. Kerana apa? Kerana mereka adalah makhluk yang kuat, makhluk yang mampu untuk berhadapan dengan perkara tersebut. Dan hikmah kami tidak menyebutkan bilangan mereka, ialah malaikat dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesiksaan orang-orang yang kafir itu, ialah supaya orang-orang yang diberi kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah Ta'ala tak sebut secara tepat, secara detail berapa ramai dan berapa banyak bilangan para malaikat. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Kerana apa? Kerana kita orang beriman ni, Allah Ta'ala sebut ke tak sebut ke, kita tetap beriman bahawa malaikat itu wujud, bahawa malaikat itu ramai dan bilangannya tidak diketahui oleh kita. Dan supaya orang-orang yang diberi kitab itu, supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. Dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak, ragu-ragu dalam hati, dan orang kafir berkata, apa yang Allah Ta'ala maksudkan dengan bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang hendakinya menurut peraturan dan undang-undang Allah Subhanahu Ta'ala, dan memberi hidayah serta petunjuk kepada sesiapa yang hendakinya. Sebab itulah kita kena minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Selalulah minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Dalam sembahyang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Doa kunut kita, Allahumma hdini fiman hadait. Kerana apa? Kerana kita nak supaya Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita. Kita nak supaya Allah Ta'ala sentiasa pandu kita. Tanpa bimbingan dan panduan daripada Allah Subhanahu Ta'ala, kita tak mampu untuk menguruskan diri kita sebenarnya. Jangan kita duk rasa kita bijak. Jangan duk rasa kita ni cerdik. Jangan duk rasa kita ni ada CG banyak, mengaji tinggi. Hakikat yang sebenarnya semua benda tu adalah kurniaan Allah, dan sebenarnya kita perlu kepada panduan, pedoman serta tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah di sana ada sembahyang istikharah, di sana ada sembahyang hajat, di sana ada doa-doa yang diajar oleh Allah dan Rasul SAW sebagai panduan dan pedoman untuk kita uruskan kehidupan kita yang sementara di atas muka bumi ini. Maka sebab itulah jangan kita sombong dengan sedikit kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mungkin Allah Ta'ala bagi kita ada sedikit ilmu, mungkin Allah Ta'ala bagi kita ada sedikit kelebihan di sudut harta benda, mungkin Allah Ta'ala bagi kepada kita ada sedikit kelebihan di sudut pangkat, dan benda-benda yang lain. Maka ingatlah bahawa semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok bagaimana kita uruskan kelebihan, kekuatan ataupun kita kurniaan Allah kepada kita ni. Allah nak tengok macam mana kita uruskan. Maka sebab itulah jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita rasa takabur dengan sedikit kurniaan, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kerana semua adalah pinjaman semata-mata. Sebab itulah bila kita balik bertemu Allah, kita balik dalam keadaan abada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, kata Allah. Semuanya akan balik bertemu Allah sebagai seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, kosong, telanjang bowling kita kata. Hanya dibalut dengan kain putih kalau orang nak bagi kain putih. Kalau orang nak bagi plastik, orang nak bagi plastik plastik biru pun, kalau orang nak bagi plastik biru pun boleh bagi juga. Itu adalah orang kata apa yang manusia nak bagi. Hakikat yang sebenarnya kita tak ada apa.
Walaupun duit kita banyak, pangkat kita tinggi, semua benda tu tidak dapat bantu dan tolong kita sekiranya di dunia dulu kita tak urus benda tu dengan baik. Tapi kalau sekiranya kelebihan kurniaan Allah di dunia dulu kita urus dengan baik, InsyaAllah mudah-mudahan ianya akan dapat bantu dan tolong kita di sana nanti. Jadikan sedikit kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan bagi kita sebagai tangga, sebagai asbab untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kita ada pangkat, kita guna pangkat kita untuk bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Guna pangkat kita untuk memudahkan urusan yang perlu kita permudahkan. Kita ada duit, kita ada wang ringgit, kita guna wang ringgit kita untuk bantu dan tolong memudahkan urusan. Kita tengok zaman sekarang ni diuji dengan COVID dan sebagainya. Banyak kita kata orang dalam masyarakat kita yang terjejas dengan sebab pandemik ini. Banyak ma'had yang terjejas dengan sebab ni. Banyak sekolah yang, maka kita yang ada sedikit depan bantu tolong. Tak rugi kita bantu dan tolong berbuat kebajikan, kerana setiap kebajikan yang kita buat akan diganda dan akan diganjari oleh Allah Ta'ala dengan gandaan yang berganda lagi. Seperti mana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika Nabi SAW naik Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok tertulis di Baitul Ma'mur, orang yang bersedekah, orang yang bantu dan tolong orang, Allah akan gandakan 10 kali ganda. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut diganda sampai 70 kali ganda, 700 kali ganda, wa ila at'afin katsirah, dan berganda-ganda lagi. Maka sebab itulah jangan kita rasa sayang, jangan kita rasa kedekut bila kita nak bantu dan tolong orang, lebih-lebih lagi lah dalam keadaan orang sangat-sangat memerlukan bantuan dan pertolongan kita. Kita kaya kerana Allah Ta'ala bagi. Kita miskin pun kerana Allah Ta'ala bagi. Miskin dan kaya ni adalah ujian Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak uji kita, siapa di kalangan kita yang baik amalannya, yang baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Tidak mengetahui tentera Allah Ta'ala ni, mereka Allah Ta'ala saja. COVID-19 ni, ataupun kita kata coronavirus ni, ianya adalah salah satu tentera Allah. Salah satu tentera Allah. Tentera Allah ni banyak. Angin tentera Allah, ribut tentera Allah, ayak tentera Allah, pasir tentera Allah, tanah tentera Allah, batu tentera Allah, pokok tentera Allah. Dan COVID-19 yang sedang kita duk lawan, nak kata apa? Lawan kan duk sekarang ni yang kita hadapi sekarang, ianya juga adalah merupakan tentera Allah. Maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk kita mohon kepada Allah, ya Allah, tariklah balik tenteramu, ya Allah. Bantu dan tolonglah, bagilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Kami tidak mampu buat apa-apa tanpa bantuan dan pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Ini kita kena buat. Kita sebagai seorang Islam, kita sebagai seorang Muslim, jangan kita renggangkan diri kita daripada merayu kepada Allah. Bangun tengah malam. Bangun tengah malam, merayu kepada Allah, minta kepada Allah, supaya Allah Ta'ala bantu dan tolong kita. Sekiranya na'udzubillah, la qadar Allah, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan perkara tersebut, maka redalah kita, kerana ada hikmahnya di sana. Ada hikmahnya di sana. Cuma kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala lindungi kita, selamatkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita, negara kita daripada COVID-19 ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera akan angkat bala dan Allah Ta'ala tarik balik tenteranya daripada kita, insya-Allah. Bila kita benar-benar bersedia, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala turunkan bala ni, hikmah ni kalau supaya kita balik kepada Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah yang biasa dibaca oleh imam kita pada pagi Jumaat tu. La'allahum yarji'un. Allah Ta'ala nak supaya kita ni balik pada Allah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Semua ayat kalau kita tengok yang berkaitan dengan bala ni, di hujung dia Allah Ta'ala kata apa? Supaya mereka tu balik pada Allah, supaya mereka tu merayu kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini kalau kita tengok biasa atau kebanyakan ayat yang berkaitan dengan bala ni, ujian Allah Ta'ala, di akhir ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Kok mereka nak balik.
Koko mereka nak bertaubat pada Allah. Koko mereka nak memohon pengampunan pada Allah. Koko kalau mereka nak merayu pada Allah. Jadi Allah nak supaya kita ni balik pada Allah. Allah nak supaya kita ni merayu pada Allah. Allah nak supaya kita ni mengakui kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala nak supaya kita ni mengakui bahawa kita ni lemah. Kita ni tak mampu buat apa-apa. Kita ni tak ada apa-apa kelebihan yang kita miliki sendiri. Melainkan semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala kata tidak ada yang mengetahui tentang bilangan ataupun yang tahu tentang tentera Allah Ta'ala ni, melainkan Allah Ta'ala saja. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkaitan dengan neraka tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Allah Ta'ala cerita tentang neraka, Allah Ta'ala cerita tentang azab, siksaan. Semua benda ni adalah untuk kita balik pada Allah, sebagai peringatan kepada kita, sebagai amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama fikir benda ni, sama-sama kita muhasabah. Sebab itulah saya selalu pesan, mari kita duduk sebentar, kita muhasabah diri kita, cek balik diri kita, sembahyang kita macam mana, Quran kita macam mana, selawat kita macam mana, istighfar kita macam mana, zikir kita macam mana, jika nak bandingkan dengan benda-benda yang lain. Tambah bila zaman sekarang ni bekerja pun daripada rumah, apa semua daripada rumah, banyak masa yang terluang. Jadi bila banyak masa yang terluang, marilah kita guna untuk tambahkan ibadah kita. Mungkin hari-hari biasa sebelum ni kita sibuk, pagi kita keluar, petang, malam baru kita balik sampai rumah, kalut-kalut nak baca Quran banyak-banyak pun tak sempat, nak berzikir banyak-banyak pun tak sempat, nak bertahajud pun tak mampu, tak larat dan sebagainya kerana penat. Sekarang ni Allah bagi peluang pada kita. Kita gunakan lockdown ni, 3.0 ni, PKP 3.0 ni, lockdown ni. Kita guna betul-betul untuk tambahkan amal ibadah kita. Pertingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tengok di sudut negatif. Kita ambil benda tu, kita ambil jadikan dia sebagai positif. Inilah peluang untuk aku memperbaiki hubunganku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang untuk aku tambah bacaan Quranku. Kalau sebelum ni mungkin kita baca satu muka, dua muka, kerana sibuk, tak sempat dan sebagainya. Dengan lockdown ni, PKP 3.0 ni, kita guna untuk menambahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan baca Quran. Paling kurang sampai satu juzuk paling kurang. Kalau satu juzuk pun tak boleh musim PKP ni, kira memang orang tua-tua kata koman sepana lah. Bukan kita buat apa pun duduk di rumah. Bukan buat apa pun duduk di rumah. Takkan nak layari internet tak berhenti-berhenti kan. Ada masa boleh kita nak layari internet, tak ada masalah. Tapi biarlah kita manfaatkan masa ni. Manfaatkan masa ni. Sekarang ni kita dapat berlari. Mungkin wallahualam biasanya selalunya lajak-lajak lah biasanya kan. Selalunya tambah lah. Bagi kita orang Islam, bagi kita orang beriman, kita ambil benda ni, jadikan ianya sebagai motivasi, peluang untuk kita nak menambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guna peluang ni untuk perbaiki bacaan Quran kita. Guna peluang ni untuk kita nak baca-baca kitab-kitab dan buku-buku agama. Supaya bertambahnya maklumat kita berkaitan dengan agama. Bertambahnya kita kata maklumat kita berkaitan dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ana satulah sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk kita kongsi pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Dan sekali lagi saya pesan pada diri saya, pesan kepada semua yang menonton pada malam ni, ahli jemaah Masjid Kota Damansara, dan siapa jua yang menonton video ataupun live pada malam ni, marilah sama-sama kita gunakan manfaat dan kita kata peluang yang ada ni, PKP 3.0 ni, lockdown yang akan bermula pada 1 hari bulan Jun ni, sebagai orang kata wasilah untuk kita menambahkan ibadah kita, menambahkan hubungan yang baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita guna peluang yang ada ni, Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita dengan pandang rahmat belas kasihan dia.
Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat bala dan ujian yang Allah Taala turunkan kepada kita, masyarakat kita, negara kita, insya-Allah. Yakinlah bila kita benar-benar baik hubungan kita dengan Allah, bila Allah Taala dah pandang kita dengan pandang belas kasihan dan rahmat Dia, bila Allah dah ampuni dosa-dosa kita, insya-Allah penyakit ni kan sendirinya ditarik oleh Allah Taala. Kenapa? Kerana ianya adalah merupakan salah satu daripada tentera-tentera Allah. Allah boleh tarik bila Allah Subhanahu Wa Taala nak. Yakin dan percayalah bahwasanya Allah tidak akan sia-siakan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada semua yang sudi untuk sama-sama pada malam ni, dan terutamanya kepada ahli jawatankuasa Masjid Kota Damansara. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, memudahkan urusan kita, dan kita dapat bertemu di masa yang lain, insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.